سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام سلام سلام كمسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وقال صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pada hari ini saya akan membahaskan sebuah tajuk, yaitulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu yaitu satu permulaan jalan bagi orang yang salik, yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taubat itu dapat menyampaikan mereka kepada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sempurna. Dan dengan taubat itu dapat menyampaikan mereka kepada mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan dengan taubat itu dapat membawa mereka menuju kepada kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan taubat itu orang yang melakukan taubat akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah kasih kepada mereka yang melakukan taubat, kasih kepada mereka yang banyak melakukan taubat, dan Allah kasih kepada mereka yang membersihkan dirinya daripada dosa, membersihkan dirinya daripada najis dan sebagainya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, at-taibu habibullah. Orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang yang bertaubat daripada dosanya adalah seperti mereka yang tidak pernah melakukan dosa. Yani Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosa mereka. Taubat, bertaubat kepada Allah itu adalah satu kewajipan bagi setiap muslimin dan muslimat. Banyak ayat dan hadis yang menunjukkan di atas kewajipan bertaubat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu kepada Allah keseluruhannya. Dan dalam sebuah ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah akan sebagai taubat yang sebenar-benarnya, yang kita namakan sebagai taubatun nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dosa kamu. Jadi mudah-mudahan dengan kamu melakukan taubat kepada Allah, Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa, kesalahan kamu. Sama ada dosa kecil ataupun dosa yang besar. Sabda Nabi SAW yang tersebut di dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, ya ayuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratan. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marratin. Nabi bersabda, wahai segala manusia, taubatlah kamu daripada segala dosa kamu, bahawasanya aku sendiri bertaubat kepada Allah sehari semalam 100 kali. Nabi SAW seorang yang maksum, yang tidak pernah melakukan dosa. Nabi sendiri bertaubat dalam sehari semalam, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Itu sebagai satu tauladan kepada kita. Nabi menunjukkan tanda kesyukurannya kepada Allah dengan Nabi melakukan taubat, beristighfar kepada Allah sehari semalam sebanyak 100 kali.
sebahagian daripada kelebihan bertaubat itu seperti yang difahami daripada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin. Orang yang melakukan taubat akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka yang bertaubat kepadanya. Dan seperti hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti mereka yang tidak pernah melakukan dosa. Yang ini dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi mengkhabarkan kepada kita di antara kelebihan orang bertaubat itu adalah sebagaimana disebutkan Nabi, ma min syai'in ahabba ilallahi ta'ala min syabin taibin. Tidaklah sesuatu perkara yang terlebih kasih kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pemuda yang banyak yang melakukan taubat. Jadi orang muda yang melakukan taubat itu adalah mereka yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis yang lain Nabi bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum daripada matahari itu terbit daripada tempat naiknya, nescaya Allah akan mengampunkan segala taubatnya. Jadi taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertaubat kepada Allah di atas segala dosa, sama ada dosa yang zahir ataupun di atas dosa yang batin, itu adalah satu kewajiban di atas sekalian muslimin dan muslimat. Bahkan wajib kita mengakali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana manusia itu tidak akan lepas daripada melakukan dosa, sama ada dosa yang zahir ataupun dosa yang batin. Sekurang-kurang dosa yang batin itu adalah tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkara yang dianggap dosa bagi golongan arifin dan siddiqin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membahagikan taubat itu kepada 3 martabat. Yang pertama, martabat orang awam. Yang kedua, taubat golongan khawas. Yang ketiga, taubat golongan khawasul khawas. Orang yang awam, mereka bertaubat daripada dosa zahir yang telah mereka lakukan. Mereka bertaubat daripada dosa yang zahir yang mereka lakukan, seperti berzina, meminum arak, berjudi, memandang sesuatu yang haram, memakan perkara yang haram dan sebagainya. Itu taubat nisbah kepada orang awam. Orang khawas, mereka bertaubat daripada dosa yang batin, seperti riya, sum'ah, ta'ajub, takabbur dan sebagainya, daripada perkara-perkara yang menjadi dosa di dalam hati mereka. Adapun golongan khawasul khawas, mereka bertaubat kepada Allah kerana mereka tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam satu ketika. Golongan khawasul khawas, apabila mereka lalai daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun sesaat, maka mereka akan bertaubat kepada Allah. Ini taubat di atas dosa yang mereka lakukan, iaitulah mereka tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang inilah makna sabda Nabi SAW, sesungguhnya datang lintasan di atas hatiku, maka aku mengucapkan istighfar kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak 70 kali. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi sempena bulan Rajab, bulan istighfar, bulan yang Allah Ta'ala mengampunkan dosa, perbanyakkanlah kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya sehari semalam 100 kali. Kerana itulah yang telah dicontohkan Nabi SAW kepada kita. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.